أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah. Pertamanya kita mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmat dan kesian belas Allah Subhanahu Wa Taala kita masih lagi dalam keadaan diberikan kesihatan dan negara kita masih aman dan masalah banjir yang kita hadapi sudah pun mulai pulih. Dan Alhamdulillah juga pada malam ni kita dapat bersama-sama untuk kita meneruskan program Kelantan Berhikayat yang dibawakan khusus kepada tuan-tuan semua oleh Perbadanan Muzium Negeri Kelantan. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung perbincangan berkenaan dengan kerajaan ataupun empayar Yawadwipa, iaitu sebuah kerajaan tua yang dikatakan wujud di Nusantara ini. Dan setelah saya berikan pengenalan dalam sesi yang lepas, sebagaimana telah disebutkan oleh Ustaz Abdullah Nakula, di mana zaman yang dikatakan wujudnya kerajaan Yawadwipa ini ialah satu tempoh sekitar 700 tahun, bermula daripada abad yang pertama Masihi sehingga abad yang ke-7 Masihi. Jadi apa yang dikemukakan oleh Ustaz Nakula ini merupakan satu hipotesis baru yang cuba memperbahaskan tentang kewujudan sebuah empayar Melayu yang lama dan mencari solution ataupun kesimpulan tentang lokasi di manakah sebenarnya kedudukan empayar Yawadwipa ini. Dan menurut Ustaz Abdul Nakula, beliau percaya berdasarkan hujah-hujah yang dikemukakan bahawa empayar ini terletak di kawasan pantai timur semenanjung Malaysia ataupun tanah Melayu yang besar kemungkinannya berpusat di Kelantan. Dengan mengemukakan yang pertama kedudukan asal, gelaran nama-nama tempat dan juga apa yang disebutkan dalam riwayat-riwayat kuno, termasuk dalam wayang Purwo, iaitu cerita-cerita wayang kulit zaman kuno yang menyebutkan tentang kewujudan raja-raja dan kerajaan-kerajaan tua yang dikaitkan dengan negeri Kelantan. Kemunculan Kelantan itu dicatatkan dengan nama Medang Kamulan. Kemudian memasuki abad yang pertama itu dikenali sebagai Medang Gana. Jadi Medang Kamulan itu ialah nama prasejarahnya ataupun mungkin satu nama yang kita katakan zaman di mana dikemukakan kisah-kisah berasaskan mitos ataupun legenda-legenda. Baik, tuan-tuan sekalian, selepas kita melihat dalam perbincangan lepas zaman ataupun tempoh yang dikatakan inilah zaman Yawadwipa, itu zaman bermula abad yang pertama sehingga Kelantan daripada Medang Gana itu bertukar kedudukannya ataupun bertukar lokasi kotanya, kemudian bertukar juga nama gelaran-gelarannya. Mungkin dalam sebutan Cina dan India mempunyai perbezaan daripada sebutan-sebutan itu, termasuklah yang kita bahaskan sebelum ini, nama-nama seperti Cihtu dan seumpamanya, ataupun disebut sebagai negara Tanah Merah itu, sehingga berakhir zaman Cihtu pada abad yang
ke-7. Maka itulah dikatakan sebagai zaman Empire Yawadwipa. Persoalan yang ada depan kita sekarang ini ialah apakah perkataan Yawadwipa ataupun kerajaan Yawadwipa itu benar-benar wujud ataupun dia hanya andaian semata-mata. Maka di sinilah untuk perbincangan pada malam ini kita akan memperkatakan apakah sebenarnya asas-asas yang telah dikemukakan oleh Ustaz Nakula tentang kewujudan kewujudan Empire Yawadwipa ini. Adakah dia hanya andaian-andaian ataupun semata-mata kerana kita mendengar-dengar daripada cerita-cerita lisan, riwayat-riwayat yang dengar daripada mulut ke mulut ataupun yang disebut dalam cerita-cerita wayang kulit. Dalam hal ini, Ustaz Abdul Nakula telah mengemukakan beberapa data dan juga fakta yang penting untuk kita perhatikan bagi menjawab satu persoalan besar, iaitu apakah Yawadwipa ini benar-benar wujud ataupun dia hanya legenda. Baik, untuk memperkatakan tentang hal ini, beberapa fakta telah dikemukakan untuk kita berikan perhatian, di mana dalam menganalisis fakta-fakta ini kita akan dapati bahawa ada 3 kumpulan utama yang boleh kita klasifikasikan sebagai sumber-sumber bertulis berkenaan dengan hal tersebut. Ustaz Abdul Nakula membahagikan pada 3 bahagian. Yang pertama, catatan-catatan yang terdapat pada abad yang pertama sehingga abad yang ke-5 Masihi. Ini satu kumpulan catatan. Yang kedua ialah catatan-catatan yang terdapat di antara abad yang ke-5 hingga abad yang ke-10 Masihi. Dan yang ketiga, catatan-catatan yang terdapat daripada abad yang ke-11 hingga abad yang ke-14 Masihi. 3 kumpulan catatan ini kita akan perbahaskan secara ringkas satu persatu untuk kita melihat apakah Yawadwipa ini benar-benar wujud ataupun tidak. Kerana dalam konteks sejarah negara kita, sebagaimana telah saya sebutkan lebih awal sebelum ini, memang isu yang besar berlaku ialah kerana dalam sistem pendidikan kita yang rasmi, kita hanya diperkenalkan kerajaan Melaka. Walaupun ada catatan-catatan, kajian-kajian dibuat di peringkat pengajian tinggi di universiti ataupun dalam tulisan-tulisan lain yang menyebutkan kewujudan kerajaan-kerajaan kuno di alam Melayu ini. Tetapi secara khusus di dalam sejarah negara kita, banyak kerajaan yang mungkin wujud sebenarnya tetapi tidak diperkatakan secara khusus dan tidak dijadikan sebahagian daripada silibus pendidikan di negara kita. Jadi dalam hal ini sudah tentu kita akan menghadapi beberapa kekeliruan, beberapa persoalan baru tentang wujud ataupun tidak Yawadwipa yang kita sedang perkatakan sekarang. Baik, untuk kita melihat hal ini, mari kita lihat apa kata Ustaz Abdullah di dalam mengemukakan bukti-bukti tentang kewujudan Yawadwipa dalam sejarah dunia. Baik, kita lihat yang pertama, catatan-catatan yang terdapat pada abad yang pertama sehingga abad yang ke-5 Masihi. Dalam separuh yang kedua daripada abad yang pertama Masihi, yakni sekitar tahun 50 Masihi sehingga tahun 100 Masihi, kawasan Asia Tenggara ini telah bangkit sebuah kerajaan besar ataupun empire besar yang disebut Yawadwipa ataupun Jawadwipa.
Yawadwipa ataupun Jawadwipa. Itu dua nama tu mungkin ada perbezaan slang ataupun spelling atau ejaan saja yang berbeza, tetapi dari segi maknanya sama, Yawadwipa ataupun Jawadwipa, di mana fakta-fakta yang terdapat ini sangat kontroversi kerana dia menyebut dengan sebutan sepintas lalu, tetapi tidak ada fakta-fakta yang detail, yang lanjut menghuraikan perkara tersebut. Inilah yang menjadi isu di Nusantara ataupun kawasan kepulauan ini, kerana sebahagian besar artifak sejarah kita ialah artifak-artifak yang berasaskan kayu, tidak berasaskan batu, termasuk monumen-monumen yang dibina. Sangat sedikit yang berasaskan batu. Yang paling terkenal tu Borobudur, kan. Yang lain-lain tu boleh katakan hampir semuanya telah musnah kerana dia berasaskan kayu. Berbeza dengan artifak di sebelah Asia Barat seumpamanya, ataupun di sebelah Asia Utara, Timur, yang mana artifak-artifak mereka itu ataupun monumen-monumen yang tinggalkan ialah berasaskan batu. Sebagaimana terlihat di Jordan, di Turki, di Mesir ataupun di negara China sendiri, batu-batu binaan itu masih kukuh sehingga hari ini, yang menjadi hujah yang kuat tentang kewujudannya. Adapun kita di Nusantara ini, termasuk kita di Kelantan, monumen ataupun bangunan yang paling lama wujud berusia antara 300 ke 400 tahun. Itu saja yang paling lama, kan. Jadi seperti Masjid Kampung Laut yang ada di Namburi, yang telah pun dipindahkan, sedang dalam proses pemindahan kembali ke tempat asal dia, ataupun Masjid Wadi Hussein di Teluk Manuk, itu antara bangunan-bangunan tua yang kita rasa umur dia antara 300 ke 400 tahun. Adapun yang lebih tua itu hampir tak dapat dilihat. Dalam hal ini, untuk kita melihat catatan yang berkenaan dengan Yawadwipa, Ustaz Abdul Nakulah mengemukakan pada abad yang pertama terdapat empat sumber yang menyatakan hal tersebut. Yang pertama, catatan yang terdapat dalam buku Ramayana yang ditulis oleh Walmiki. Kemudian yang kedua, catatan yang terdapat pada buku Geografia oleh Claudius Ptolemy. Kemudian catatan dalam buku Hao Hanshu, dan akhir sekali dalam sebuah sutra yang dikenali sebagai Sadar Masmrit Upastana. Ini empat sumber yang menyebut tentang Yawadwipa. Mari kita lihat satu persatu. Di dalam Ramayana disebutkan oleh para pengkaji, mengatakan bahawa umur manuskrip ataupun buku Ramayana ini ialah sezaman dengan buku Kanun Pali, iaitu satu kumpulan manuskrip yang dikatakan berwujud ataupun ditulis sekitar abad yang pertama Masihi. Jadi abad yang pertama Masihi iaitu satu zaman yang sama dengan zaman yang sedang kita perkatakan. Jadi dalam Ramayana ini dinyatakan dengan satu syair, dalam bentuk syair, tentang arahan yang dikeluarkan oleh Hanuman kepada kumpulan kera-keranya supaya mereka pergi ke serata tempat di dunia ini untuk mencari Sita Dewi yang telah hilang. Dalam cerita Sita Dewi dan juga Hanuman ini telah mencatatkan, oleh kerana kisah Ramayana yang menceritakan tentang Hanuman ataupun Sugriwa yang mencari Sri Dewi ini, mereka telah mencatatkan dalam bentuk syair-syair, dan salah satu daripada rangkap syair tersebut itu pada syair yang keempat, mereka menyebut begini: Yatnavanto Yawadipam Saptara Yopaso Bitam Suwarna Rupya Kadwipam
suwarna karaman ditam. Yawa dipam ati karamnya. Si soro nama parwata. Diwam spasti segrena. Dewadanawa savita. Itu dalam bahasa Tamil lah mungkin, bahasa Sanskrit yang disebut dalam abad yang pertama dahulu, kemudian diterjemahkan begini. Walau bagaimanapun lawatilah Yawadipa, 7 kerajaan menjadi hiasan. Itulah tanah emas dan perak, banyak berlombong bertukang emas. Di sebelah sana Yawadipa terletak gunung bernama Sisiro. Puncaknya menyapu awan, dikunjungi dewa Danawa. Jadi ini sebuah syair yang disebut pada abad yang pertama dalam kisah Ramayana, dan disebutkan secara khusus supaya kera-kera ataupun kumpulan keranya itu untuk mencari Sri Dewi, mencari Sita Dewi di satu negeri yang bernama Yawadipa. Jadi ini menunjukkan bahawa sebenarnya Yawadipa itu adalah sebuah negara yang benar-benar wujud. Bukannya suatu mitos ataupun legenda sahaja. Itu yang pertama yang disebut daripada sumber yang pertama. Kemudian dalam sumber lain, yang kedua ialah sumber geografia ataupun the geography yang ditulis oleh Claudius Ptolemy, dan juga dianggarkan ditulis sekitar tahun 150 Masihi. Sebagaimana kita tahu, Ptolemy ialah seorang ahli geografi yang tinggal di Alexandria. Itu satu kawasan tamadun Yunani pada abad yang pertama Masihi. Di dalam buku ini Ptolemy telah melukiskan peta dan membuat kenyataan-kenyataan berkenaan dengan kawasan-kawasan dunia ini. Salah satu daripadanya ialah peta Asia Tenggara. Peta Asia Tenggara yang dikemukakan oleh Ptolemy ini ialah satu peta yang boleh kita katakan agak lengkap, kerana ditulis dengan spesifik. Yang pertama lakaran petanya, kemudian nama negara-negara termasuk pulau-pulau, dinyatakan juga nama sungai-sungai, mungkin juga kota-kota yang ada wujud di situ. Kerana itulah saya sebut dalam perbincangan kita yang awal, Ptolemy telah mencatatkan satu kota di pantai timur semenanjung ini dengan nama Koli yang dikaitkan dengan Kelantan itu. Kemudian pada bahagian peta Asia Tenggara, Ptolemy telah mencatatkan satu kawasan yang dinamakan sebagai Semenanjung Emas. Itu sebagaimana kita telah maklum, di mana Semenanjung Emas ini ataupun disebut di sini dengan menyatakan juga sebagai kota-kotanya, sungai-sungai dan gunung-gunung yang terdapat di sini. Dan salah satu daripada tempat dalam kawasan Asia Tenggara itu di sebelah selatan, kawasan timur, selatan dan timur kepada Semenanjung Emas itu dinamakan satu pulau Yabadiau. Yabadiau dan diartikan sebagai Pulau Jelai. Pulau Jelai. Yabadiau. Jadi ini dikaitkan dengan Yawadipa. Kemudian kerana Yabadiau ni satu bunyi yang sama, Yabadiau. Kita sebut Yawadipa kan, Yawadipa, tapi Yabadiau ditulis begitu dengan pengertian Pulau Jelai. Jadi dari segi makna itu nanti kita akan bincangkan. Kemudian disebutkan juga kewujudan di pulau tersebut sebuah kota yang diberi maksud sebagai kota Perak. Kota Perak ataupun Argire. Itu kota Perak.
Kemudian dinyatakan bahawa Yabadiau ini sebuah kawasan yang subur, menghasilkan banyak emas. Subur dan ada banyak emas. Jadi poin-poin penting itu di semua rekod India juga menyatakan Yawadvipa itu kawasan yang penuh dengan emas. Dan ada lombong emas, ada kawasan emas, seperti disebut dalam syair tadi kan, dinyatakan bahawa itulah tanah emas dan perak, banyak berlombong bertukar emas. Dalam rekod Ptolemy juga menyatakan Yabadiau ini adalah satu kawasan yang ada mengandungi banyak emas. Itu yang kedua. Kemudian sumber yang ketiga menyebutkan bahawa sumber ketiga ini adalah sumber Cina yang terdapat di dalam manuskrip Huahanshu. Huahanshu ni adalah satu manuskrip yang ditulis pada abad yang kelima. Ini berbeza sikit. Yang tadi abad yang pertama, kemudian ini abad yang kelima. Tetapi dalam manuskrip ini telah mencatatkan secara jelas bahawa pada tahun 132 Masihi, satu tempat yang bernama Yitiao telah menghantar perwakilan mereka menemui Raja Negeri China. Jadi artinya di satu kawasan yang bernama Yitiao dalam sebutan China telah mempunyai satu kerajaan dan mereka telah mempunyai hubungan diplomatik dengan kerajaan negeri China. Dan kemudian disebutkan bahawa Yitiao ini terletak di sebelah sempadan negeri Jihnan. Negeri Jihnan. Dan rajanya bernama Tiao Pian yang telah menerima balasan-balasan daripada Maharaja Cina yang terdiri pada mohor ataupun cop mohor emas dan juga pita yang berwarna ungu. Ini yang dicatatkan dalam manuskrip Huahanshu yang ditulis pada abad yang kelima. Tetapi dia menyatakan dengan jelas bahawa pada tahun 132 Masihi itu wujud sebuah kerajaan yang bernama Yitiao. Itu satu nama yang dikaitkan dari segi fonetiknya, dari segi bunyinya sebagai sebutan bagi perkataan Yiwadvipa itu. Kan? Baik, kemudian sumber yang ketiga ialah sutra ataupun buku agama Buddha yang dihasilkan pada tahun 530, diterjemahkan ke bahasa Cina daripada bahasa asalnya pada tahun 539. Penterjemahnya seorang Brahman yang berasal daripada Benares, yakni di Ganga sekarang. Dan menurut pengkaji-pengkaji mengatakan sutra ini ditulis pada akhir abad pertama Masihi. Sutra ini dikenali sebagai Sadar Mrit Upasthana. Ini dalam sutra ini digambarkan tentang satu kawasan yang dikenali sebagai Jambudvipa. Jadi perkataan Jambudvipa ini juga kita kena lihat kerana ini salah satu daripada cara orang zaman dulu menamakan tempat-tempat. Dan seperti saya sebut dalam perbincangan sebelum ini, bahawa salah satu caranya ialah mereka menamakan tempat itu berdasarkan bentuk kawasan itu. Contohnya pulau. Kalau pulau itu berbentuk buah jambu, mereka namakan dia Pulau Jambu. Kalau dia berbentuk sekoi, dia namakan ni Pulau Sekoi. Kalau dia berbentuk mungkin bentuk-bentuk lain kan, maka dia akan namakan dengan nama-nama seperti itu. Itu satu daripada cara orang zaman dahulu ataupun mungkin orang Melayu zaman dahulu menamakan kawasan-kawasan. Jadi salah satu daripada kawasan itu dinamakan Jambudvipa. Jambudvipa ataupun kita terjemahkan sebagai Pulau Jambu. Ini 4 sumber yang telah menyebut, menurut Ustaz Amrul Nakula, menyebut secara langsung tentang kewujudan satu kerajaan atau satu tempat yang bernama Yawadvipa.
berdasarkan sumber-sumber yang keempat-empatnya direkodkan bertarikh pada abad yang pertama ataupun pertengahan abad yang kedua Masihi. Walaupun tidak ada maklumat detail tentang hal tersebut, tetapi telah ada catatan yang menyebutkan nama tentang Yawadwipa. Jadi di sini menunjukkan kepada kita bahawa Yawadwipa itu sebenarnya satu kawasan yang benar-benar wujud di kawasan Nusantara ini. Baik. Kemudian yang kedua, kita akan lihat apakah pula catatan-catatan yang terdapat tentang Yawadwipa yang terdapat pada catatan yang wujud di antara abad yang ke-5 sehingga abad yang ke-10 Masihi, iaitu bermula pada tahun 400 sehingga tahun 900 Masihi. Baik, antara manuskrip ataupun catatan lama yang mencatatkan hal tersebut, yang pertama ialah dua Purana, iaitu Purana Vayu Purana dan juga Bahmanda Purana. Ini dua Purana ataupun catatan agama yang mencatatkan berkenaan dengan kewujudan Yawadwipa. Misalnya dalam Yawu Purana yang dikatakan wujud pada zaman Gupta. Zaman Gupta ni ialah 320 Masihi sehingga 647 Masihi. Berkenaan dengan kawasan-kawasan Asia Tenggara, di mana dalam Vayu Purana ini mencatatkan satu tempat yang bernama Jambu Dwipa. Dicatatkan begini dalam satu terjemahan, diterjemahkan begini. Di sana, yakni di kawasan Asia Tenggara, terdapat 6 wilayah ataupun pradesa. Kita hari ini pun masih menyebut kata desa itu sebagai satu perkampungan. Dulu dalam bahasa Sanskrit, desa itu adalah memang wilayah lah maksudnya. Terdapat 6 pradesa ataupun wilayah-wilayah yang dikenali sebagai Jambu Dwipa dalam berbagai bentuk, iaitu Anggadwipa, Yamadwipa, Malaya Dwipa dan Warahadwipa. Yamadwipa pula adalah penuh dengan lombong-lombong. Ada suatu bukit di sini dikenali dengan nama Diutiman, sumber sungai dan emas. Jadi di sini yang pertama disebut ada 6 kawasan, 6 wilayah ataupun 6 pulau, iaitu Anggadwipa, Yamadwipa, Malaya Dwipa dan Warahadwipa. Itu sebahagiannya. Kemudian disebut Yamadwipa ialah satu kawasan yang mengandungi lombong-lombong, yakni lombong emas, dan ada gunung yang dinamakan dia sebagai Diutiman. Kita masih tidak tahu di mana tempat itu, tapi digambarkan kewujudan itu. Kemudian dalam Bahmanda Purana disebutkan bahawa ada beberapa Dwipa dalam kawasan Jambu Dwipa, iaitu Yawadwipa, Malaya Dwipa, Sangkadwipa, Kusadwipa dan Warahadwipa. Jadi ini dinamakan dengan lebih detail. Kemudian dikatakan di sini bahawa Yamadwipa dan Yawadwipa itulah satu tempat yang sama. Cuma dia ada perbezaan pada penyebutan dan juga mungkin ejaan. Mungkin ejaan tu dieja dengan kemudian bila kita baca dia jadi Yamadwipa, sedangkan dia lah Yawadwipa, kerana ada mungkin perbezaan pada huruf-huruf, bunyi-bunyi huruf itu. Ada satu rekod mencatatkan bahawa di sebelah timur India, dalam kawasan Asia Tenggara ini terdapat tempat-tempat yang dikenali sebagai Indradwipa, Kaseru ataupun Kaserumat, Nagadwipa, Gabastiman, Gandharva dan juga Varuna. Jadi ini nama-nama dalam sebutan India tentang kawasan di Asia Tenggara.
Jadi yang kita nak kemukakan di sini memang dalam catatan-catatan ini, dalam kedua-dua Purana ini, mereka menyebut tentang kewujudan tempat yang bernama Yawadwipa. Kemudian seterusnya dalam beberapa rekod India juga, seperti Manimegalai, Aryabhatiam dan juga Surya Siddhanta, ketiga-tiga rekod ini telah turut menyebutkan berkenaan dengan kewujudan Yawadwipa. Misalnya dalam Manimegalai yang mencatat dalam bahasa Tamil, menyebutkan satu kota yang bernama Nagapuram ataupun Nagapura. Pura tu maknanya kota, kota Naga, Nagapura, iaitu nama dalam bahasa Tamil bagi Yawadwipa. Dalam bahasa Tamil, Yawadwipa tu dikenali sebagai kota Naga ataupun Nagapuram. Kalau kita di sebelah sini sebut Singapura, kan? Kalau kita pergi ke Pulau Bali, kita dapati tempat-tempat, kota-kota yang dijadikan tempat-tempat ibadat bagi orang-orang Hindu di Bali itu dinamakan pura. Dan memang kita dalam bahasa Melayu lama, pura tu maknanya kawasan yang menjadi kota. Indrapura, Singapura, dan seumpamanya, termasuk di sebelah kita ni Senggora ataupun Songkhla sekarang ni. Senggora tu ialah sebutan Kelantan ataupun sebutan orang Melayu di sebelah utara bagi nama asalnya Singapura, kota Singapura disebut Segoro. Dalam bahasa kita sebut Segoro tu kita spell dia ataupun eja dia Senggora. Sedangkan nama asalnya kota Singa ataupun Singapura, kan? Jadi dalam bahasa Tamil, pura atau puram tu ialah kota, adapun kawasan kita dipanggil kawasan Nagapuram, ataupun itu sebutan bagi Yawadwipa bagi Asia Tenggara ini. Kemudian dalam Aryabhatiam dan juga Surya Siddhanta, ini dua dokumen India yang sebenarnya merupakan catatan-catatan berkenaan dengan astronomi yang mencatatkan bahawa di kawasan Asia Tenggara ini ada satu tempat yang dipanggil titik Yawa ataupun Yawa Koti ataupun titik Yawa. Misalnya dalam catatan Aryabhatiam, mereka mencatatkan bila matahari naik di Ceylon tu artinya Sri Lanka sekarang lah, matahari naik di Ceylon, ia turun di kota kebahagiaan, terletak di pulau keberuntungan. Turun di kota kebahagiaan. Kota kebahagiaan itu ialah Pulau Faroe di kawasan Kepulauan Canaries hari ini. Pada 180 darjah garis bujur di sebelah barat Ceylon. Ia tengah hari pada Yawa Koti yang titik Yawa dan tengah malam di negeri orang Rom. Maknanya begini, ketika matahari naik waktu subuh di Ceylon atau di India lah, Ceylon tu kawasan India, dia akan turun di kota kebahagiaan di Pulau Faroe. Tetapi ketika dia berada di betul-betul ketika dia mulai naik waktu duha, kita kata waktu duha lah, matahari naik di Ceylon, kata dia ketika itu di Yawa Koti sudah tengah hari. Memang betul dalam ukuran sekarang pun ketika India mulai masuk waktu duha, kita di Malaysia ni ada perbezaan sekitar 3 jam, kan? Lebih kurang 3 jam. Artinya kita di sebelah Nusantara ni sudah tengah hari. Kemudian kata dia ketika itu di Rom masih lagi tengah malam. Masih lagi tengah malam. Rom tu Rom sekarang lah di Itali, kan? Kota bukan Rom, kota Rom dengan maksud Konstantinopel. Di Konstantinopel ataupun Istanbul sekarang masih tengah malam. Di India matahari sudah naik. Adapun di Yawa Koti ataupun di titik Yawa ataupun kota Yawa itu matahari sudah berada di tengah hari.
Begitu juga dalam catatan Surya Siddhanta juga merupakan sebuah catatan berkait dengan ilmu astronomi, juga mencatatkan berkenaan dengan kewujudan kota Yavakoti, di mana dicatatkan pada separuh daripada bulatan bumi, dia menggambarkan bulatan bumi itu ke arah timur, mana daripada India ke arah timur, dalam tanah Badrashwa, yakni penjuru sebelah timur bumi, ialah negeri yang terkenal Yavakoti dengan dinding-dinding dan pintu-pintu gerbang emas. Ini gambaran yang diberikan. Yavakoti ini sebuah kota di sebelah timur daripada India yang merupakan kota yang terkenal, negeri yang terkenal, dan dinding-dinding kotanya dibuat daripada emas. Jadi ada beberapa elemen penting. Yang pertama, duduk di sebelah timur India, artinya Nusantara. Yang kedua, dia adalah satu negeri yang terkenal, artinya Yavakoti ini ialah sebuah negeri yang masyhur, bukan legenda. Dan dia mengandungi dinding emas, artinya emas menjadi sumber yang penting. Cuba kita perhatikan daripada catatan pada abad yang pertama, sehingga catatan ini yang ditulis di India ini menggambarkan bahawa Java ataupun Javadipa ataupun Yavakoti ataupun Nagapuram itu ialah kota yang terkenal di Nusantara dan mempunyai emas yang banyak. Baik, seterusnya kita cuba lihat beberapa rekod daripada China pada era tersebut, daripada abad yang ke-5 sehingga abad ke-10. Antara rekod-rekod Cina yang mencatatkan hal tersebut antaranya ialah Fa Xian, Cao Shengshuan, Song Shu, dan juga Song Shu juga. Itulah ada 1, 2, 3 rekod Cina. Dan 3 rekod Cina setakat ni yang kita bincang, Fa Xian, Cao Shengshuan dan Song Shu. Itu sebutan dalam pronoun saya, kan? Mungkin sebutan sebenar yang lebih tepat ialah sebutan sebagaimana disebut oleh orang Cina lah. Tapi saya sebut ni berdasarkan ejaan kita, untuk kita membezakan 3 manuskrip yang berlainan, di mana Fa Xian ni ialah satu manuskrip agama Buddha yang bertarikh 399 Masihi. Kemudian Cao Shengshuan juga sebuah catatan Cina yang mencatatkan tentang kedatangan seorang penyiar ataupun seorang penyebar agama Buddha ketika itu yang bernama Gunawarman. Kemudian Song Shu ialah catatan yang disusun oleh Sheng Xiao pada yang bertarikh antara 414 sehingga 512 Masihi. Jadi ketiga-tiga dokumen ini ialah dokumen yang berumur ataupun tulis sekitar abad yang ke-5 Masihi, di mana di dalam catatan Fa Xian mereka mencatatkan bahawa satu perjalanan yang dibuat daripada Ceylon ataupun daripada India oleh ahli-ahli agama Buddha yang belajar Buddha di India. Orang Cina pada zaman dahulu mereka pergi ke India untuk belajar agama Buddha. Kerana ketika ini Buddha merupakan agama bagi negara India, dan di situlah mereka belajar agama Buddha, dan mereka mencatatkan bahawa kepada awal abad yang ke-5 itu mereka bertolak daripada Ceylon dengan sebuah kapal yang memuatkan sekitar 200 orang, kemudian berlayar ke arah timur, yakni daripada India mereka bergerak ke timur untuk balik ke India. Kemudian berlaku beberapa peristiwa, termasuklah mengalami ribut selama 13 hari 13 malam, sehingga kapalnya bocor dan mendarat di satu pulau. Kemudian mereka berehat di sana berapa lama. Kemudian selepas 90 hari mereka berlayar, sampailah di satu negeri yang bernama Yeh Po Ti.
Yeh Poti kan. Dan mereka tinggal di Yeh Poti itu selama 5 bulan. Kemudian daripada Yeh Poti mereka berlayar lagi menuju ke Canton mengambil masa 16 hari pada bulan yang keempat. Jadi pelayaran ini mereka mengambil masa selama 50 hari berlayar secara normal. Tetapi disebabkan oleh gangguan-gangguan, pertama kerana berlakunya ribut dan kapal mereka pecah dan tersadai di pulau, kemudian terdapat juga gangguan-gangguan lanun, maka yang digambarkan di sini ialah pelayaran itu mengambil masa yang lebih lama. Walau bagaimanapun, apa yang menarik di sini mereka mencatatkan daripada Yeh Poti mereka berlayar ke Canton mengambil masa 16 hari. Itu selepas daripada sudah reda ribut yang berlaku. Jadi fakta-fakta yang penting di sini ada, pertama, negeri yang bernama Yeh Poti. Yeh Poti itu ialah satu sebutan Cina berdasarkan fonetik ataupun bunyinya itu menunjukkan Yawadwipa kan. Kemudian dalam catatan Kou Sheng Xuan, mereka dia mencatatkan bahawa ada sebuah negeri yang dinama Chopo ataupun Shipo yang sebutan itu mempunyai persamaan sebutan dengan Java ataupun Jawa dalam sebutan Melayu. Shipo ataupun Chopo atau Jawa lah, Jawa, tentang kedatangan seorang penyiar ataupun penyebar agama Buddha. Di sini juga dicatatkan tentang perjalanan-perjalanan di mana catatan perjalanan ini sebenarnya akan menjadi fakta yang penting untuk menentukan di mana sebenarnya kedudukan tempat disebut sebagai Chopo ataupun Java itu, sebagaimana catatan yang menyebut Yeh Poti sebelumnya. Kerana sebenarnya perjalanan-perjalanan dalam perjalanan biasa di antara Canton ataupun Kuantong menuju ke pantai timur Semenanjung, menuju ke Muara Jambi ataupun Palembang, menuju ke Pulau Jawa, dia adalah satu perjalanan yang telah diketahui secara umum oleh pelayar-pelayar. Sekiranya tidak berlaku sebarang gangguan dari segi cuaca ataupun gangguan lanun. Jadi mereka sudah tahu. Kerana itulah dalam menganalisis fakta-fakta ini nanti kita harus melihat kenyataan-kenyataan disebut. Contohnya Chepo. Chepo itu satu kawasan yang terletak di mana? Kita tak tahu. Tapi kita pasti dia terletak di Nusantara. Lalu ukurannya bagaimana? Kita akan mengukurnya berdasarkan, pertama, dinyatakan kedudukan kota itu arah mana. Yang kedua, berapakah jarak masa yang digunakan untuk satu pelayaran daripada Kuantong ataupun Canton ataupun hari ini kita sebut sebagai Guangzhou menuju ke tempat tersebut. Jadi data-data ini sebenarnya digunakan oleh ahli-ahli sejarah untuk kita menentukan lokasi sebenar di mana letaknya kota-kota yang kita maksudkan itu. Kemudian dalam catatan Sun Shu berkenaan dengan perjalanan-perjalanan itu nanti kita akan bahas dalam perbincangan akan datang. Saya sebutkan ini supaya kita mengambil maklum berkenaan dengan kepentingan fakta-fakta. Seperti mana fakta-fakta daripada India, kebanyakan yang mencatatkan kota itu terletak di sebelah timur India. Kemudian mencatatkan tentang adanya sumber-sumber emas yang banyak. Jadi bila sebut sumber emas, suatu tentu kita perlu melihat latar belakang sejarah di mana sebenarnya di Nusantara ini yang mengandungi ataupun mempunyai lombong-lombong emas yang menjadi pengeluar emas utama dunia. Sehingga kawasan Nusantara ini satu tempat dikenali sebagai semenanjung emas misalnya dalam banyak catatan kan. Begitu juga orang Cina ketika mereka berlayar, mereka mencatatkan jarak perjalanan di antara Canton ke Funan misalnya ataupun ke Ho Chi Minh sekarang berapa lama. Daripada Ho Chi Minh ataupun Champa itu ke pantai timur Semenanjung berapa lama.
daripada Champa ke Sumatera ataupun ke Sriwijaya ataupun ke Sungai Musi berapa lama. Kemudian daripada Sungai Musi ke kawasan Langkasuka atau ke kawasan Kedah atau Kadaram dari sebutan India itu berapa lama. Kemudian daripada Palembang ke India ke Ceylon berapa lama. Jadi nanti bila kita menentukan kedudukan kota-kota ini, jarak-jarak pelayaran itu menjadi kayu ukur sebenarnya di mana lokasi yang dimaksudkan. Kerana kalau dicatatkan bahawa perjalanan daripada Canton ke Pantai Timur Semenanjung 16 hari ataupun daripada Funan ke Pantai Timur Semenanjung 10 hari, maka mustahil lah kalau kita katakan kedudukan itu mungkin di Pulau Sulawesi atau mungkin di Pulau Jawa, kerana jaraknya memakan masa 2 bulan ataupun sebulan. Itu satu jarak yang lama. Baik, kemudian dalam kenyataan Sun Shu yang ditulis oleh Sheng Yao, dia mencatatkan bahawa terdapat sebuah negara, catatan yang sangat penting yang saya telah sebutkan dalam sesi sebelum ini, iaitu dicatatkan pada jilid yang ke berapa ni? Dinyatakan bahawa disebut begini: negara Holotan menguasai ke atas Shefu Chao. Jadi Holotan itu ialah satu negeri yang disebut secara khusus oleh Sun Shu dan mengatakan Holotan menguasai Shefu Chao. Shefu Chao tu maknanya Yawadipa itu. Shefu Chao kan. Kerana Shefu tu makna Jawa, Shefu Chao tu makna Yawadipa. Kemudian dalam buku itu juga pada jilid yang lain dinyatakan negara Keolotan di Shefu Chao telah menghantar ufti dalam bentuk hasil-hasil tempatan. Jadi dua kenyataan. Yang pertama, negara Holotan menguasai ke atas Shefu Chao. Kemudian dalam jilid yang lain dinyatakan negara Keolotan terletak di Shefu Chao. Jadi catatan ini bertarikh antara 414 hingga 512 Masihi. Pada tulisan yang besar, ada berpuluh-puluh jilid. Jadi di antara jilid-jilid itu dicatatkan demikian. Maka yang kita nak kemukakan sini, adanya satu kawasan yang bernama Shefu Chao. Tadi catatan yang pertama tadi menyebut dengan nama Yeh Po Ti. Kemudian disebut Chopo atau Shepao. Kemudian dalam catatan yang ketiga ini disebut Shefu Chao. Ketiga-tiga sebutan ini dianalisis oleh para pengkaji berdasarkan fonetik ataupun bunyinya. Mereka mengaitkan dengan nama Jawa ataupun Pulau Jawa ataupun Yawadwipa ataupun sekurang-kurangnya Yawadipa itulah Shefu Ti. Kemudian yang ketiga, selain daripada catatan India dan juga catatan China, terdapat beberapa prasasti yang mungkin kita juga boleh lihat. Antaranya prasasti Canggal, prasasti Batu Kapur, yang ini prasasti yang terdapat di Bangka, Pulau Bangka, Sumatera. Prasasti Ponagar di India. Prasasti Yang Tikuh di Kampung Takuh. Ini 3 atau 4 prasasti yang juga mencatatkan tentang kewujudan kerajaan yang kita sebut sebagai Yawadwipa ini. Misalnya prasasti Batu Kapur mencatatkan tentang satu tempat bernama Bumi Jawa. Bumi Jawa. Jadi Bumi Jawa itu bukan sebut Yawadwipa tapi Bumi Jawa kan. Kerana perkataan bumi itu ialah
Maknanya bumi Jawa lah, tanah Jawa kan, tanah Jawa. Tapi di mana tanah Jawa itu belum jelas kan. Kemudian dalam Prasasti Canggal, dalam Prasasti Canggal ini disebutkan juga tentang kewujudan Yavaka, Yavadipa dengan sebut Yavaka, Yavaka. Kemudian dalam Prasasti Ponagar yang dijumpai di Vietnam Selatan, mencatatkan dalam pada bait-bait batu bersurat itu disebutkan tentang satu tempat di Champa yang menjadi pusat bagi Yawadwipa. Disebut di sini bahawa negara, misalnya begini disebut dalam tahun Saka 696 bersamaan dengan 774 Masihi, orang-orang yang kejam, tidak mempunyai kasihan belas, berkulit hitam, datang dari kota-kota negeri lain. Makanannya lebih dahsyat daripada makanan pelesit, jahat, mengamuk serupa dengan Yama, yakni malaikat maut. Datang dengan kapal-kapal, membawa lari patung dewa Mukhalingga, membakar candinya. Kerana serangan itu, Raja Sri Satyavarman berlayar dengan kapalnya yang baik bersama dengan tentera dan pahlawan-pahlawannya dan membunuh orang yang berdosa mengamuk itu. Tapi sungguh mendukakan bahawa patung Siwa Muka bersama dengan seluruh kekayaan berada dalam kapal mereka telah dicampak dalam laut. Ini diberikan gambaran tentang suatu peperangan ataupun serangan yang berlaku di satu kawasan Asia Tenggara ini pada abad yang ke-8 Masihi. Kemudian selain daripada batu-batu bersurat ini, terdapat juga beberapa catatan Cina yang lain dan juga catatan Vietnam. Antaranya ialah catatan Xin Sang Shu yang menyebutkan tentang kewujudan Shepo dan juga kota Shepo. Itu merujuk kepada Jawa, dan sumber ini selalu digunakan oleh penganalisis sejarah di Indonesia untuk menunjukkan Shepo itu ialah Pulau Jawa, dan mereka menceritakan berkenaan dengan hubungan di antara kota Java ataupun Javapura ataupun Shepo itu dengan Ho Ling ataupun Kalinga, India sekarang lah. Kemudian dalam catatan Vietnam, mereka mencatatkan bahawa selain daripada Shepo, ada satu tempat yang disebut Kunlun. Kunlun ni dalam sebutan sejarah Vietnam itu merujuk dua kawasan yang berbeza. Kalau disebut Shepo Jawa ialah kawasan daratan, Kunlun itu ialah kawasan kepulauan. Jadi nanti kita akan lihat perbezaan. Apakah Jawa itu terletak di kawasan kepulauan ataupun dia adalah kawasan tanah besar, kan? Kemudian selain itu juga dalam catatan Arab terdapat juga catatan yang kita kenali sebagai Akbarus Sin wal Hind dan juga Al-Masalik wal Mamalik. Ini dua catatan yang ditulis antaranya oleh Abu Zaid Al-Hasan pada tahun 916 Masihi, dan juga catatan penulis Parsi yang bernama Abul Qasim Ubaidillah bin Abdul Malik ataupun Ibnu Qurdazabeh yang mencatatkan tentang kewujudan sebuah kerajaan Jawa ataupun Jawadifah yang disebut dalam sebutan mereka sebagai Zabaj ataupun Zabak. Zabaj ataupun Zabak. Jadi Zabaj dan Zabak ni ialah satu kawasan yang dirujuk kepada Yawadifah. Adapun beberapa tempat seperti Sriwijaya itu disebut sebagai Sribuza. Sribuza. Kita sebut Sriwijaya disebut sebagai Sribuza. Tapi Zabaj itu dinyatakan secara agak detail oleh catatan-catatan daripada Arab dan juga Parsi pada abad yang ke-10, kan? Kemudian selain daripada itu ada beberapa lagi prasasti seperti Sedok Kak Tom
Nalanda. Nalanda ini daripada India. Kemudian beberapa kitab lain juga seperti kitab Buldan, kitab Al-Buldan dan juga kitab Al-Alaqun Nafisah. Kemudian kenyataan yang dibuat dalam manuskrip Muruj Az-Zabab, yang ditulis oleh Abil Hasan Ali Hussein bin Ali Al-Mas'udi, yang terkenal sebagai Al-Mas'udi ini dicatat pada tahun 943. Catat-catat Arab biasanya menyebutkan Yawardipa ni dengan sebut Zabaj. Zabaj. Adapun catatan India selalunya menyebut dengan nama Java, ataupun catatan Cina menyebut dengan Shepo. Itu selalunya dirujuk kepada Yawadwipa. Itu sebahagiannya, walaupun masih ada beberapa yang lain, prasasti-prasasti seperti prasasti Kedu dan juga Songshih. Kemudian yang ketiga, terakhir sekali, kita nak lihat ialah catatan-catatan yang terdapat pada abad yang ke-14, 11 hingga 14. Ini juga merupakan catatan-catatan penting yang mencatatkan tentang kewujudan kerajaan-kerajaan sebelum daripadanya, yang mencatatkan berkenaan dengan Sampugita ataupun Samfoshi ataupun Zabaj. Walau bagaimanapun catatan-catatan ini yang jumlahnya agak banyak, antaranya ialah yang direkod juga dalam Songshih yang telah kita sebutkan tadi. Ada juga catatan yang terdapat dalam prasasti Tanjur, ada juga yang terdapat dalam prasasti Prumber, prasasti Canton di China. Kemudian dalam manuskrip Wenxian Tungkau, manuskrip Ling Wai Tai Ta, Chu Fangxi, dan juga beberapa manuskrip lain. Jadi di sini sebenarnya apa yang kita nak gambarkan, berdasarkan catatan-catatan pada yang pertama sumber-sumber India, sama ada catatan agama, catatan astronomi, berdasarkan catatan pelayaran yang dibuat oleh orang Arab khususnya pada abad yang ke-10, berdasarkan catatan orang Cina pada abad yang ke-5 sehingga abad yang ke-10, berdasarkan catatan Ptolemy, Claudius Ptolemy pada abad yang kedua Masihi, berdasarkan prasasti-prasasti yang kita temui dan kita boleh analisis yang terdapat di kawasan Indochina, yang terdapat di Gerahi ataupun di kawasan Nakhon Sitamarat sekarang, yang terdapat di Pulau Jawa, prasasti yang ditemui di Kedukan Bukit dan juga beberapa tempat lain di Sumatera, prasasti yang ditemui di India seperti Nalanda. Semuanya merakamkan, kerana kebanyakan prasasti ini ialah berumur di sekitar tahun 700 hingga tahun 1000 Masihi, mencatatkan tentang kewujudan sebuah kerajaan yang disebut dalam beberapa bentuk nama, tetapi dari segi bunyinya, kalau di China disebut dengan Shepo, ataupun beberapa sebutan lain Shepo Shao dan seumpamanya. Itu adalah sebutan atau bunyian sebutan Cina yang merujuk kepada Yawadwipa. Sebutan yang disebut oleh Ptolemy Yodebao iaitu juga ialah Yabadibao, itu juga merujuk kepada Yawadwipa. Sebutan Java ataupun Yawadwipa, Nagapuram, itu sebutan-sebutan India untuk Yawadwipa. Jadi apa yang kita boleh rumuskan di sini ialah sebenarnya kerajaan ataupun empire Yawadwipa itu ialah sebuah kerajaan yang benar-benar wujud. Ia telah muncul dalam sejarah dunia bermula pada awal abad pertama Masihi. Kita tak tahu permulaannya, mungkin lebih awal.
Tetapi ketika catatan dibuat pada awal abad yang pertama itu, mereka telah menyebutkan bahawa Yawadhipa merupakan sebuah kota yang terkenal, kota yang kaya dengan emas, kota yang mempunyai hasil-hasil pertanian yang banyak, yang subur. Kemudian dia berkembang sehinggalah abad yang ke-7, dan ada catatan pada abad-abad yang kemudian itu menggambarkan bahawa sebelum itu memang ada sebuah kerajaan besar yang bernama Yawadhipa. Tinggal lagi kita belum mempunyai kepastian yang belum dicerapkan di manakah kedudukan sebenar Yawadhipa. Jadi itulah dapat kita kongsi pada sesi pada kali ini berkenaan dengan fakta-fakta untuk menjawab persoalan tentang sebuah kerajaan kuno ataupun empire purba yang wujud di Nusantara ini yang kita sebutkan sebagai Yawadhipa. Kita tidak membahaskan lagi tentang bagaimana kerajaannya, siapa rajanya, tetapi apa yang kita kemukakan dalam perbincangan pada malam ini ialah bukti-bukti berdasarkan catatan-catatan yang terdapat pada catatan India, catatan Cina, catatan Arab, catatan Yunani, dan juga prasasti-prasasti yang wujud di Nusantara, di Indochina dan juga di India, termasuk prasasti daripada Canton yang menunjukkan bahawa memang wujud sebuah kerajaan yang bernama Yawa ataupun Yawadhipa itu. Jadi sekali itu perkongsian untuk malam ini, dan kita berdoa kepada Allah Ta'ala supaya masalah bencana banjir dan juga masalah COVID ini dapat diselesaikan dengan segera, diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan negara kita terus pada dalam keadaan selamat dari segi ekonomi, politik dan juga sosial semuanya. Dan kita berdoa pada Allah Ta'ala supaya negara kita akan terus aman insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.